Didik TV KPM. Topik kita hari ini, warisan kerajaan alam Melayu. Cikgu Ridwan, kita teruskan. Saya ingin terus mengira emas saya. Silakan cikgu. Mari kita teruskan. Baik, jadi tadi kita dah recap, kita dah tengok dekat belakang, kita dah tengok apa yang berlaku, kita dah tengok struktur masyarakat yang terdiri daripada golongan atasan, golongan bawahan, golongan memerintah dan golongan diperintah. Sekarang kita akan tengok apakah bentuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di dalam alam Melayu. Baik. Dan apakah kerajaan-kerajaan yang memonopoli kegiatan ekonomi tertentu. Mari kita tengok. Baik. Dalam alam Melayu ada 4 kategori utama kegiatan ekonominya, iaitu yang pertama semestinya pertanian. Tak akan ada lain lagi. Sebut saja alam Melayu, mesti ada pertanian. Bila dah ada pertanian, bila kita bercerita tentang kerajaan-kerajaan, sudah pasti adanya perdagangan. Dan apabila menyebut alam Melayu, sekali lagi sudah pasti adanya hasil hutan dan laut. Hasil hutan dan laut. Dan hasil laut ini sebenarnya ianya adalah metafora kepada air. Kerana ada kerajaan-kerajaan di alam Melayu yang tidak hampir dengan laut. Mereka hampir dengan hutan dan mereka ada tasik. Baik. Jadi tasik ini juga menyumbangkan kepada kegiatan ekonomi kerajaan tersebut. Dan sudah pasti kategori yang keempat adalah perlombongan dan pembuatan. Mari kita tengok kerajaan-kerajaan yang ada dan kegiatan ekonomi mereka. Kita tengok pertanian yang pertama. Semua orang tahu beras, nasi merupakan makanan ruji. Ya. Kita di Asia hari ini. Betul. Kita di Malaysia makan nasi, di Singapura makan nasi, di Indonesia makan nasi, di Thailand makan nasi. So memang kawasan ini adalah kawasan makan nasi. Jadi kita pergi kepada padi dulu. Kita tengok Funan, Champa dan Angkor mengusahakan penanaman padi secara besar-besaran. Boleh dikatakan mereka memonopoli untuk tanaman padi. Ini yang saya kata tadi, terletak di lembah Sungai Mekong yang subur, hujan bekalkan air ke Tasik Tonle Sap. Ini yang sebut tadi, Tasik Tonle Sap ni besar. Okey, kemudian Angkor. Angkor lagi advance, lagi maju ke depan sikit, membina kolam untuk simpanan air untuk tujuan penanaman padi ni tadi. Dan mereka dah mula waktu zaman tu lagi, bukan sekarang. Waktu zaman mereka lagi dah mula padi dituai 3 hingga 4 kali setahun. Kalau dulu kita tengok padi ikut musim. Betul. Tapi mereka dah boleh kawal dah 3-4 kali tuai setahun. Kita tengok di Champa. Champa juga ada penanaman padi. Champa juga ada penanaman padi, iaitu dia juga menanam padi tersebut dan menyelenggara terusan yang baik. Ini adalah bukti-bukti arkeologi yang menunjukkan penanaman padi itu berlaku di kerajaan Champa. Di Majapahit tidak ketinggalan kerana Majapahit seberang je dengan kita. Ya. Pulau Jawa mempunyai tanah yang subur untuk pertanian. Sungai Bengawan tu ada kan. Solo dan Barantas bekalkan air untuk padi. Kalau kita tengok untuk tanam padi ni dia mesti ada air. Dia mesti ada air. Bila dia ada air, jadi kawasan-kawasan yang ada di dalam kerajaan alam Melayu ni biasanya kaya dengan air dan dia memang beriklim tropika. Baik. Jadi biasanya setiap kerajaan ini menanam padi. Kegiatan ekonomi yang kedua, kita tengok pertanian yang berkaitan dengan rempah ratus. Yang ini lagilah memang tidak boleh dipisahkan. Betul. Dengan alam Melayu ni, dengan rempah ratusnya. Kalau kita tengok yang paling asas, murid-murid dekat rumah pernah dengar kunyit? Mestilah cikgu. Kunyit paling simple. Ini tergolong dalam rempah ratus juga. Yang agak popular sejak akhir ni bunga cengkeh. Bunga cengkeh. Bunga cengkeh. Kalau pernah tengok ada disiarkan dokumentari tentang kulit kayu manis. Ini adalah contoh-contoh rempah ratus yang dihasilkan, dijadikan kegiatan ekonomi dan bergiat secara aktif di kerajaan-kerajaan alam Melayu. Baik, kita tengok seterusnya, iaitu kegiatan pertanian lain. Kita juga ada menanam kacang, bijan dan buah-buahan, tebu, pisang dan sebagainya. Jadi ini merupakan kegiatan-kegiatan pertanian yang lain yang masih lagi ada hari ini. Mungkin kalau kita tengok hari ini ada satu tanaman baru yang ditanam secara
besar-besaran Ya. di Malaysia, di Borneo terutamanya, iaitu vanila. Nisa makan aiskrim? Saya makan aiskrim dan Makan saya tahu aiskrim. vanila ditanam di Temerloh Pahang. Ya, tak siapa tahu bahawa vanila tu dia punya buah macam kacang panjang tapi version dia sangat halus. Kecil je. Kita nak buat aiskrim tu banyak. Baik. Okey, baik kita terus kegiatan yang lain. Kita ada sawah, kita ada paya, kita ada sungai dan masyarakat alam Melayu ini sangat pandai memanfaatkan alam persekitarannya untuk menjana kegiatan ekonomi. Yang boleh dihasilkan dari alam, yang boleh ditangkap, yang boleh dijual, yang boleh ditukar bentuk. Tangkap ikan tu kan fresh. Ya. Tak boleh nak simpan lama, keringkan. Jadi ikan masin, jual. Oh, baik. Okey, jadi apabila sudah ada menghasilkan banyak barang, sudah pasti berlakunya perdagangan kerana kita ada banyak kerajaan yang wujud di dalam alam Melayu. Perdagangan ini sudah pasti berlaku kerana wujudnya permintaan. Mungkin katakan angkor menghasilkan ikan masin yang banyak, tetapi Funan dia hasilkan banyak kangkung. Contoh. Ya. Jadi orang angkor nak makan kangkung, tetapi orang Funan nak makan ikan masin. Jadi berlakulah perdagangan kerana permintaan sesuatu dari kawasan yang berbeza. Dan ini adalah contoh. Contoh. Nanti dia kata, oh Funan hasilkan kangkung. Jangan ya. Jangan. Okey, jadi kita tengok. Dia ada Funan, Sriwijaya, Majapahit dan semua-semua ini berlaku perdagangan. Tidak ada satu kerajaan alam Melayu yang tidak terlibat dengan perdagangan. Dan yang paling hebat, ada di kalangan kerajaan alam Melayu melangsungkan perdagangannya dengan kerajaan luar yang sezaman, luar alam Melayu. Sampai ke Arab, Parsi, India, China. Jadi mereka melakukan perdagangan hasil hutan yang ada di alam Melayu juga menjadi tarikan yang sangat besar kepada orang-orang luar. Bukan sahaja di dalam alam Melayu, tetapi yang di luar alam Melayu juga mewujudkan perdagangan. Dan akhirnya adalah hasil laut. Hasil laut dan hutan ada macam-macam, ada mutiara dan sebagainya. Baik. Gamat. Kita tahu ada gamat. Kalau Kedah tua dah nama kat Kedah ada apa? Ada Langkawi. Kat Langkawi popular apa? Minyak popular gamat. minyak gamat. Jadi gamat telah dikomersialkan dari dulu lagi. Panjang kita bercakap ni saya. Betul tu. Tapi zaman ketika itu ada aktiviti perlombongan tak? Ada. Ada. Semestinya ada perlombongan. Memang ada perlombongan. Dan inilah yang mendorong sehingga akhirnya bawa ke kemudian-kemudian tu menjelang abad ke-19. That's why lah. Itulah sebabnya Kuarsa Barat berminat datang ke kita selepas revolusi industri kerana perlukan hasil daripada perlombongan seperti biji timah, emas, antimoni dan sebagainya bagi memenuhi keperluan revolusi perindustrian di barat. Baiklah, nampaknya murid kita cukup khusyuk mendengar cikgu. Nak uji ke mereka ni? Mestilah murid-murid kita di rumah uji. bagaimana? Boleh ikut? Okey, Mungkin jom cikgu. murid di rumah balik. Siapa boleh? Siapa boleh? Terangkan pada saya tentang kegiatan yang baru je kita sebut. Ya. Perlombongan. Siapa boleh jelaskan tentang kegiatan perlombongan? Ya, Masya. Silakan. Untuk penghatuan semua, perlombongan merupakan kegiatan melombong emas, perak dan biji besi. Pada awalnya, masyarakat kerajaan alam Melayu melakukan dengan cara mendulang secara kecil-kecilan. Sebagai contoh di kawasan Campak, emas dilombong di kawasan penggunungan Kuek. Baik, bagaimana cikgu? Baik, dia bagi maklumat yang kita tak sebut. Maksudnya, dia ada pembacaan awal. Kita bagi dia 3 dirham. 3 dirham. 3 dirham. Saya berikan kepada Marsha. 1, 2, 3. Ya. Tahniah. Baru satu. Perlombongan dia kecil skop dia. Kita ambil yang skop besar sikit. Okey. Kita ambil skop yang lebih besar sikit iaitu pertanian. Pertanian. Baik. Siapa boleh kongsikan dengan kita tentang aktiviti ekonomi pertanian? Silakan, ada yang nak cuba? Ya, Fasha, sila. Silakan. Alam Melayu mempunyai tanah yang subur untuk kegiatan pertanian. Pada tahap awal, kegiatan pertanian ini bertujuan untuk menyara diri saja. Tapi bila ada lebihan hasil pertanian,
Lebihan tersebut akan dipasarkan atau dibekalkan untuk penuhi keperluan penduduk yang tak terlibat dalam kegiatan pertanian. Sebahagian besar kawasan alam Melayu ditanam dengan baji. Bagaimana cikgu? Macam baca buku teks je. Mesti dia tidur tadi ni. Tak apa. Tak. Dia masih menjawab. Kita bagi dia 2. 2 untuk Bagi dia Fasha. 2 Baik, 1, untuk 2. Fasha. Baiklah. Jom, Baik. cikgu, kita teruskan. Kita tengok. Kita dah sampai pelombongan. Kita ada satu lagi iaitu pembuatan. Tadi saya ada sebut tentang pembuatan yang mana kita menghasilkan. Tu. Nampak tak yang ada kat tengah tu? Itu antaranya tembika. Nampak? Kita ada tembika yang tu model lah kecil je. Tapi yang dalam kerajaan alam Melayu macam-macam. Dan akhirnya sebenarnya pembuatan ini tadi terhasillah artifak yang besar-besar. Jadi kalau kita tengok di bawah pembuatan ini tadi, mereka menghasilkan berbagai-bagai kita nak panggil apa ya? Kita panggil sebagai barang perhiasan. Kalau kita tengok ada pasu yang besar-besar dengan ukiran yang berbeza-beza. Dan ini dipanggil artifak yang akhirnya para pengkaji sejarah hari ini mengenal pasti identiti artifak ini melalui tulisan yang ada pada artifak tersebut. Dan ini dipanggil sebagai persuratan yang kita akan belajar nanti. Baiklah. Didik TV KPM